Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ibu-ibu dan bapa-bapa, kita jumpa sekali lagi untuk penerangan berkaitan dengan pengoperasian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Okey, kita jumpa sekali lagi untuk saya terangkan sedikit berkaitan dengan pembukaan sekolah. Pembukaan sekolah yang rasanya mungkin ibu-ibu dan bapa-bapa tahu tentang pemakluman daripada pihak Kementerian Pelajaran dan Pendidikan Malaysia berkaitan dengan penggiliran. Penggiliran. Kalau kita lihat, Johor telah berada di fasa 4 pada 25 Oktober yang lalu. Jadi pada 8 hari bulan ni kita akan mula bersekolah dalam norma baharu macam saya jelaskan sebelum ni. Cuma dalam norma baharu 3.0 ini ada sedikit perbezaan. Perbezaannya di mana pelajar ini akan bersekolah seminggu. Kemudian dia akan seminggu secara bersemuka dan seminggu yang berikutnya dia akan bersekolah secara PDPR. Jadi kita nak lihat, saya nak sampaikan maklumat ini kepada ibu-ibu dan bapa-bapa bagaimana bentuk perkara ataupun penggiliran ini berlaku. Okey. Jadi kehadiran pelajar secara bersemuka di sekolah hanyalah 50% saja daripada enrolment. Jadi maknanya kalau pelajar di sesebuah sekolah itu dia ada 400 orang, maka yang boleh hadir ke sekolah hanya 200 orang saja. Dan 200 orang lagi itu akan menjalankan PDPR. Okey, akan menjalankan PDPR. Okey. Contoh, katalah pelajar dalam sesebuah kelas tu ada 36 orang. 36 murid. Maka pelajar ini akan dipecahkan kepada dua kumpulan, kumpulan A dan juga kumpulan B. Untuk minggu yang pertama pada 8 hari bulan itu, katakanlah kumpulan A yang akan bersekolah secara bersemuka. Kumpulan A datang sekolah, belajar dekat sekolah seperti biasa. Tetapi kumpulan B, dia kena duduk rumah, dia kena jalankan PDPR. Okey? Itu minggu yang pertama. Okey. Minggu yang kedua nanti, pada 14 hari bulan, kumpulan B pula yang akan ke sekolah. Dan kumpulan A pula akan jalankan PDPR. Dan seterusnya lah. Untuk yang minggu-minggu seterusnya, dia akan bergira-gira secara seperti itu. Okey, cuma di peringkat sekolah, saya dah minta kepada JPKM dan juga JPK pentadbiran saya aturkan supaya pelajar-pelajar yang ada adik-beradik, contohnya adik darjah 1, abang atau kakak darjah 5. Jadi pastikan minggu penggiliran kedua-dua pelajar ini pada minggu yang sama. Dengan tujuan supaya ibu bapa hantar anak ke sekolah itu sekali saja. Sekali saja, tak payahlah nak nanti minggu ni hantar yang adik bersemuka abangnya PDPR. Nanti minggu depan abang pula bersemuka tapi adik PDPR. Jadi saya minta pada JPKM dan JPK pentadbiran saya supaya aturkan supaya adik-beradik ini dia boleh datang pada minggu yang sama. Okey. Okey, itu berkaitan dengan penggiliran. Penggiliran ini tidak berlaku kepada murid berkeperluan khas. Ni kelas pendidikan khas lah. Di SK Lohing Selatan ni tak ada. Tapi kalau di pusat bandar di sebelah SK Firdaus Lohing ada. Murid tingkatan 6, murid di sekolah asrama, murid kelas-kelas peperiksaan. Dia tak berlaku. Maksudnya kelas-kelas yang ini dia tak ada penggiliran. Dia datang macam biasa.
Dan di sekolah Loyang Selatan ini yang terlibat hanyalah murid sekolah saja, murid prasekolah saja yang tidak ada penggiliran. Dia datang macam biasa. Setiap hari. Dia tak ada minggu ni dia ke sekolah, minggu depan dia PDPR, tak ada. Tapi yang berlaku ni hanya kepada murid tahun 1 hingga tahun 6 arus perdana. Ini yang berlaku. Setakat hari ini itulah arahan yang diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Kita tunggu sampai bila tu saya tak berani nak jawab lah. Saya tak berani nak bagi tarikh dia sampai bila. Kita ikut arahan. Kalau satu ketika nanti pihak Kementerian Pendidikan arahkan, okey, ni dah tak perlu lagi nak digilirkan, dah boleh semua datang ke sekolah, kita akan ikut. Dan satu lagi sekolah yang tak terlibat dengan penggiliran ni adalah sekolah kurang murid SKM di bawah 150 orang pelajar. Ini memang tak terlibat. Nanti takut manalah tahu kan ada yang tanya kenapa sekolah Tanjung Surat sana tak ada penggiliran. Sebab dia SKM. Dia bawah 150 orang murid, memang dia tak ada penggiliran. Jadi penggiliran ini berlaku hanya kepada sekolah-sekolah yang muridnya lebih daripada 150 orang murid. Okey, ni fasa 3. Fasa 3 ni saya tak nak sentuh lah sebab fasa 3 ni hanya melibatkan prasekolah saja. Prasekolah saya dah maklumkan, saya dah ada satu taklimat bersama dengan ibu bapa prasekolah yang lepas. Okey. Ini jadual yang telah dibuat di peringkat awal sebelum Johor masuk ke dalam fasa 4. Itu yang dia susun tu, kalau ikut tarikhnya bermula 3 Oktober. Tapi kalau macam kita di Johor ni, kita akan bermula pada 8 November untuk murid tahap 1, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Dan 14 November untuk murid tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Dia ikut kumpulan dia tadi tu. Okey. Okey, ni pembukaan sekolah dan institusi pendidikan di bawah KPM. Ni dalam trouble bubble ni saya tak nak sentuh lah sebab pada saya kita tak ada kaitan lah. Okey. Jadi ni satu lagi maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. Kalau menurut pengumuman yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Menteri Pelajaran Malaysia, Datuk Dr. Aziz Jidin yang lepas, diumumkan bahawa sesi persekolahan 2021 ini dilanjutkan sehingga kepada Februari 2022. Maksudnya dekat sini, bulan Januari tahun depan dan bulan Februari tahun depan masih lagi dalam sesi persekolahan 2021. Maknanya anak-anak kita ni bulan Januari 2022 dan bulan Februari 2022 dia masih lagi belajar pada kelas dia ketika tahun 2021. Maknanya kalau anak tuan-tuan dan puan-puan tahun 2021 ini dia darjah 1, pada bulan Januari dan Februari tahun 2022 dia masih lagi darjah 1. Dan sesi persekolahan untuk tahun 2022 dia akan bermula pada bulan Mac. Jadi bulan Mac tu nanti baru boleh naik darjah 2. Dan seterusnya lah macam tu. Jadi untuk makluman ibu-ibu dan bapa-bapa juga, pada 10 ataupun 11 Disember hingga 31 Disember 2021 tetap ada cuti akhir tahun. Okey, tetap ada cuti akhir tahun. Dia tak berubah daripada takwim asal yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan untuk tahun 2021. Cuma yang berubah ni di awal bulan Januari dan Februari 2022 sahaja. Okey, ni saya dah sentuh tadi dalam satu taklimat yang sebelum ni, saya berkaitan dengan vaksin dan juga ujian COVID kendiri. Kita lihat kepada pengoperasian sekolah. Ini saya dah jelaskan awal, kehadiran 50%, kehadiran ke sekolah secara penggiliran minggu, penambahbaikan SOP, pakai pelitup muka diwajibkan,
Murid-murid yang bergejala tidak perlu datang ke sekolah. Pastikan udara yang baik dalam kelas. Kalau ada murid yang bergejala, kita buat ujian kendiri COVID-19. Okey. Sedikit maklumat tambahan dekat sini untuk perhatian kepada ibu-ibu dan bapa-bapa. Kelonggaran peraturan. Okey. Murid-murid dibenarkan memakai pakaian kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam mereka dah tak sesuai lagi untuk dipakai. Okey, jadi kalau katalah PKP ni kan ramai duduk rumah, mungkin bila duduk rumah tu tidak ada banyak aktiviti, mungkin badan berubah, meningkat kepada lebih besar ke, ataupun kalau kita lihat kadang-kadang pembesaran anak-anak ini kita tak boleh nak agak bila. Okey, sekiranya berlaku keadaan seperti itu pada anak-anak dan tuan-tuan dan puan-puan, pakaian sekolah, pakaian seragam sekolah tu mungkin dah sempit. Kalau dipakai tu nampak macam tak selesa, menyeksakan. Jadi tak payah pakai pakaian seragam. Pakai saja pakaian yang lain, tetapi pastikan pakaian itu kemas dan sopan. Okey, saya sebenarnya secara peribadi lebih syorkan kepada pakailah baju sukan, tracksuit. Kalau ada baju sukan sekolah, pakailah baju sukan sekolah. Kalau tak ada baju sukan sekolah, pakailah apa-apa t-shirt yang sesuai. Kalau boleh, pada t-shirt tu janganlah gambar-gambar yang tak berapa elok. Gambar tengkorak ke, gambar apa, patung-patung yang tu. Carilah t-shirt yang sesuai, t-shirt yang tak banyak gambar dekat situ. Kalau ada gambar burung ke, gambar pemandangan pantai ke, tak apalah. Jadi sekiranya ini kelonggaran peraturan, jadi boleh pakai, tak ada masalah. Okey, sama juga dengan kasut. Jangan pakai slipper. Slipper saya tak benarkan. Tak apa, pakailah kasut, tak kisah. Kasut sukan boleh, kalau tak ada kasut sukan, kasut raya pun boleh pakai. Tapi pastikan pakai kasut. Okey. Yang kedua, kelonggaran peraturan ni, sekiranya tuan-tuan rasa ragu-ragu, bimbang, takut kerana pandemik COVID-19 ni, nak hantar anak tuan-tuan ke sekolah. Boleh. Tak nak hantar anak ke sekolah, boleh, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena beri kenyataan bertulis kepada pihak sekolah. Dalam istilah kata lain, tuan-tuan kena buat surat lah bagi pada pihak sekolah. Tak boleh main cakap mulut. Cikgu minta maaf cikgu, saya takut lah nak hantar anak saya kat sekolah ni sebab sekarang ni COVID ni tak habis lagi ni. Kes pun banyak, 4-5 ribu lagi ni. Cakap mulut saya tak boleh terima lah. Sebab saya kena dokumentasikan segala surat menyurat dan kenyataan daripada ibu bapa untuk saya hantar laporan ke pihak PPD dan JPN. Itu tujuan dia kenapa. Jadi kalau misalnya kata tak nak hantar, boleh nanti rujuk kepada guru kelas untuk dapatkan contoh surat. Contoh surat. Kita akan berikan contoh surat tu. Nanti JPKM saya akan berikan. Jadi tuan-tuan boleh cetak surat itu, tanda tangan nama tuan-tuan, anak tuan-tuan dan perempuan, beritahu nama anak siapa, kelas mana, nyatakan sebab kenapa tak nak hantar. Itu saja. Okey. Yang seterusnya, proses pengawalan dan penyuraian murid ataupun pelajar ni di pintu pagar sekolah. Ini ada dua keadaan lah. Satu, ketika dia masuk, dia sampai ke sekolah, dia masuk ke kawasan sekolah. Dan yang kedua, ketika dia balik. Okey, untuk makluman ibu-ibu dan bapa-bapa, kita menggunakan Sekolah Kebangsaan Federal Lawrence Selatan ni menggunakan model gabung. Okey, model gabung. Model yang kita gunakan adalah model 2 dan juga model 4. Model 2 ni laluan terarah dan sehala. Okey. Jadi bila pelajar-pelajar ini masuk ke kawasan sekolah, dia akan menggunakan satu laluan sahaja. Satu laluan sahaja. Okey, dan
pada laluan itu telah ditandakan arah ke mana dia nak ikut atau ke mana dia nak pergi. Okey, kita ada dua tanda laluan, satu warna merah dan juga satu lagi warna kuning. Okey, jadi pastikan anak-anak ini ikut laluan tu, dan saya rasa ni mungkin tak ada masalah sangat. Kenapa? Sebab sebelum ini kita dah sediakan tanda laluan itu, dan pelajar pada saya dapat mengikuti laluan ini dengan cukup baik sekali. Okey. Yang kedua, model 4, penyuraian. Penyuraian ini kita akan jalankan secara berperingkat. Nanti kita akan maklumkan dalam grup kelas, dan dalam grup kelas ni masa waktu pelajar ini balik. Sebab pelajar ini dia akan balik secara berperingkat. Dia tak akan keluar secara beramai-ramai. Dia akan keluar secara berperingkat. Mungkin kelas tahun 1 Ibnu Sina keluar dulu. Dia keluar, dia dah jalan sampai dekat atas, dia dah tunggu. Bila jumlah pelajar di kawasan menunggu waktu balik itu dah berkurangan, baru pelajar tahun 1 Ibnu pelajar kelas yang kedua tu akan keluar. Okey, akan keluar. Dan seterusnya lah, samalah untuk pelajar tahun 2, tahun 3 dan juga tahun 4, 5 dan juga 6. Nanti kita akan pastikanlah kalau pelajar tu dah keluar, nanti pun dia akan ditahan dululah. Kita tak nak di kawasan menunggu itu jumlah pelajar yang tinggal dekat situ terlalu ramai. Jadi sehubungan dengan itu, saya minta sangatlah kepada ibu bapa, pastikan dapat mengambil anak-anak ini tepat pada masa dia. Tepat pada masa dia. Jangan biarkan anak ini tunggu dengan pada tempoh masa yang agak lama, jadi yang menyebabkan nanti kawan-kawan yang lain tak boleh nak keluar, nak balik. Jadi waktu balik ni sangat penting. Kalau ada 2 anak, ambil dulu anak yang pertama, gerak dulu ke kawasan yang lain, tunggu untuk anak yang kedua nanti. Okey? Okey, ini sama macam tadi, pakai pelitup muka, jaga jarak fizikal, cuci tangan dengan air dan juga sabun, sanitasi tangan, buat semakan suhu ataupun saringan suhu sebelum masuk, dan pastikan suhu di bawah 37.5 darjah Celsius saja yang dibenarkan masuk. Yang lebih tak boleh. Okey, kawasan sekolah jasa bersih dan juga selamat untuk digunakan. Dan macam saya katakan tadilah dalam maklumat saya yang dalam video yang pertama tadi, kita akan sanitasi setiap hari selepas pelajar balik. Okey. Okey, ini prasarana pintu tingkap ini pun saya dah jelaskan tadi. Jadi penyamaan udara di sekolah Federal Loyang Selatan ni tak ada, kecuali di bilik-bilik khas saja. Okey. Okey. Untuk penggunaan bilik-bilik khas untuk tujuan PDP, contohnya makmal komputer, bilik robotik, perpustakaan, bilik Chekhov. Okey. Penggunaan bilik-bilik ini adalah pada tahap minimum. Minimum tu maksudnya kalau betul-betul perlu saja, baru pelajar-pelajar ini dibenarkan masuk ke bilik tersebut. Kalau tidak, pelajar akan tetap berada di kelas masing-masing, belajar di kelas masing-masing. Dan kita pun di peringkat sekolah memang akur pada arahan pada pihak kementerian. Kalau tuan-tuan mungkin ada yang pernah tengok, kelas-kelas ni biasanya dia ada macam-macam. Dia ada langsir, dia ada alas meja kain, kadang-kadang setengah kelas tu dia ada kapet untuk pelajar ni duduk buat kerja secara berkumpulan. Tapi dalam pembukaan sekolah norma baharu 3.0 ni tak dibenarkan sebarang fabrik
yang berada dalam kelas. Mana pabrik-pabrik yang ada permainan nilang sialah meja yang cantik-cantik tu kena dikeluarkan dan diletakkan di tempat lain. Tujuannya bukan apa, dia bimbang. Kita bimbang kalau ada berlaku positif pada pelajar ke, kaki tangan ke, guru-guru ke, pada positif COVID-19, bahan-bahan fabrik ini adalah bahan-bahan yang mudah menyimpan virus tersebut. Jadi itu sebab pihak kementerian tak benarkan penggunaan bahan-bahan fabrik tersebut, kecuali di kawasan-kawasan yang kurang lah. Tapi kalau dalam kelas tu memang saya dah arahkan semua guru-guru kelas saya untuk tanggalkan semua sekali. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada yang terpandang ke atau balik nanti lepas sekolah anak cerita dah tak ada dah mak, dah tak ada alas meja cikgu pun dah tak ada, langsir pun dah tak ada. Sebab itu arahan daripada pihak Kementerian Pendidikan. Jadi kita pelaksana ini kita terpaksa akur dan ikut pada arahan yang telah ditetapkan. Okey, ni ujian kendiri tadi saya dah sentuh. Saya tak nak sentuh lagi lah. Ini asma tak ada kaitan dengan kita. Tindakan susulan sebab ujian ni pun saya dah sentuh tadi ni. Ni semua yang berkaitan dengan keputusan ni lah. Ujian tadi. Okey. Untuk surau, ini kalau surau yang dibenarkan untuk solat jemaat ni di kawasan sekolah berasrama lah. Tapi untuk di sekolah kebangsaan Federal Loyang Selatan kita ada surau. Tapi untuk makluman semua ibu-ibu dan bapa-bapa, surau ini saya tak benar gunakan. Okey, surau ni kita tutup sementara untuk tempoh arahan yang kita terima. Jadi kita tak benarkan untuk melakukan sebarang aktiviti di situlah. Bukan untuk pelajar saja, termasuk juga untuk guru-guru dan juga kaki tangan di sekolah. Sebab dalam surau tu dia banyak fabrik. Dengan sejadahnya, kalau kita nak buka surau tu, banyak prosedur lain yang kita kena akur. Sejadah kena bawa sendiri, dia punya tu dalam tu pun ruangnya tak terlalu besar, tak boleh sembahyang ramai-ramai. Okey, jadi saya ambil langkah dekat sini untuk tutup sementara surau ni. Okey, untuk makluman untuk ibu dan bapa-bapa. Jadi saya rasa untuk penggiliran dan juga proses keluar masuk kepada pelajar-pelajar yang akan mula bersekolah pada 8 hari bulan nanti selesai. Okey. Untuk makluman ibu-ibu dan bapa-bapa, slide ni pun saya pakai slide daripada Dr. Razli Jidin, Menteri Pelajaran Malaysia. Jadi maklumat yang disampaikan kepada rakan-rakan guru ataupun pentadbir sekolah, saya pakai maklumat yang sama daripada atas. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja maklumat yang saya dapat sampaikan, dan saya harap pada ibu-ibu dan bapa-bapa jelas tentang proses pengoperasian pembukaan sekolah 3.0 pada 8 dan juga 14 hari bulan November ini. Jelas sekiranya ada masalah, ada kekeliruan, ada perkara-perkara yang mungkin tak berapa jelas dan faham, boleh suarakan pertanyaan kepada guru-guru kelas. Nanti kalau guru-guru kelas saya dah taklimatkan, kalau dia boleh jawab, dia akan jawab terus. Kalau dia tak boleh jawab, dia akan rujuk kepada pihak pentadbiran sekolah. Nanti kami yang akan jawab. Okey. Jadi sama-samalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berdoa supaya pertamanya wabak COVID-19 ni hilanglah daripada bumi Malaysia ini khususnya, dan amnya daripada seluruh dunia. Yang kedua, kita kena jaga keselamatan diri kita. Pada ketika ini, kita kena utamakan diri kita dan keluarga kita. Jadi jaga SOP. Jaga SOP, patuh arahan, pakai mask, sentiasa cuci tangan dengan hand sanitizer dan juga air dan juga sabun. Jaga jarak ketika berada di luar, dan kalau boleh elakkanlah daripada kawasan-kawasan yang sesak.
Kalau dah tak boleh elak, terpaksa, kita terpaksa jugalah. Tetapi kalau boleh, janganlah kita bawa semua sekali. Maksudnya kalau kata kawasan tu sesak, ada keperluan dekat situ, biarlah seorang je yang pergi. Mungkin anak-anak ni boleh tinggalkan di tempat lain untuk sementara. Okey. Jadi itu saja daripada saya, pihak pengurusan sekolah Kebangsaan Kedah Loyang Selatan. Semoga kita semua terhindar daripada wabak COVID-19. Kepada semua anak-anak murid, selamat kembali ke sekolah, selamat belajar, walaupun belajarnya ada dalam dua bentuk. Satu secara bersemuka, satu lagi secara PDPR. Jadi untuk makluman, saya tertinggal satu perkara tadi. Untuk makluman semua ibu bapa, waktu PDPR, waktu bersemuka di sekolah, pelajar akan ikut jadual biasa, jadual yang asal, yang kalau tak salah saya jadual bilangan 3 tahun 2021. Dia akan ikut jadual itu. Okey. Dan untuk pelajar yang buat PDPR di rumah, dia akan menjalankan PDPR untuk subjek teras sahaja, iaitu bahasa Melayu, matematik, sains, bahasa Inggeris dan juga agama Islam. Untuk subjek-subjek elektif, contohnya macam muzik, seni, RBT, kita tak akan buat untuk PDPR. Tapi untuk bersemuka ada, dia akan belajar macam biasa. Okey, tapi untuk PDPR tak ada. Dan untuk PDPR ini, cikgu akan beri bahan kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar kena baca dan juga selesaikan tugasan-tugasan yang diberikan. Kalau katakan pelajar ni ada masalah, mungkin ada bahagian-bahagian atau yang tak difahami, boleh rujuk, boleh bertanya kepada guru kelas melalui kumpulan ataupun grup WhatsApp. Okey. Jadi syarat jelas, kalau ada pertanyaan macam saya katakan tadi, boleh rujuk, boleh tanya pada guru kelas, dan kalau guru kelas tak boleh jawab, dia akan rujuk kepada pihak pentadbiran sekolah. Jadi itu saja daripada saya. Jaga suapi, jaga diri. Semoga kita semua terhindar daripada wabak COVID-19. Selamat kembali ke sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.
Uh,